Nama saya Oliver, seorang lelaki Inggris berusia 32 tahun, bekerja sebagai ketua chef di sebuah restoran tradisional Inggris di tengah-tengah London yang bernama The Rose and Crown. Di sana, kami terkenal dengan menu klasik seperti fish and chips yang rangup di luar dan lembut di dalam, pie stick dan buah pinggang yang harum semerbak, serta Yorkshire pudding yang cair di mulut. Setiap hidangan harus seimbang dan harmoni. Tidak terlalu pedas atau keterlaluan, kerana pelanggan kami menggemari kehalusan rasa Inggris yang asli. Emily, teman wanita saya yang berusia 30 tahun, bekerja sebagai editor untuk sebuah majalah makanan terkemuka. Dia sering menulis ulasan restoran dari seluruh dunia dengan gaya bahasa yang tajam dan jujur. Kami adalah pasangan yang gemar mengembara, tetapi hanya memilih destinasi yang berkelas, seperti Paris untuk croissant yang rangup atau Rome untuk pasta carbonara yang kaya dengan keju. Kali ini, kami merancang bulan madu tetangguh ke Bali, Indonesia, tetapi penerbangan kami terpaksa transit di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak di dalam pesawat lagi, saya sudah mula merungut kepada Emily. Kenapa kita perlu berhenti di sini? Negara membangun seperti ini pastinya huru-hara dan kotor, terutamanya makanan mereka. Aku dengar makanan Malaysia penuh dengan cili, pedas berapi. Lagipun, kebanyakannya dijual di tepi jalan. Suasananya tak ubah seperti pasar lambat lama di London zaman dulu. Emily tertawa kecil sambil membelek majalahnya. Betul tu, sayang. Saya ada baca beberapa ulasan. Ada yang kata makanan Malaysia boleh, sebabkan cirit-birit sebab tahap kebersihannya yang rendah. Kita kena berhati-hati, jangan sentuh langsung makanan tempatan. Makan di hotel 5 bintang sahaja. Pesawat mendarat pada lewat petang. Udara panas dan lembap serta-merta menerjah masuk ke dalam kabin sebaik sahaja pintu dibuka. Saya mula berasa melekit, peluh merenik di belakang leher. Pengumuman dalam bahasa Malaysia bergema, berselang-seli dengan bahasa Inggris berlohat aneh. Orang ramai berpusu-pusu keluar dari pesawat, seperti lautan manusia di konsert besar. Lapangan terbang itu lebih besar daripada yang saya sangka, dengan lampu yang terang benderang dan lantai jubin yang digilap berkilat. Namun, saya masih merungut dalam hati. Besar tapi pengurusannya pasti teruk. Kami menarik bagasi kami mereda orang ramai menuju ke balai pelepasan transit. Emily melihat papan tanda arah lalu mengerutkan dahinya. Di bawah tulisan Inggris ni, tulisannya kecil-kecil, susah nak baca. Saya mengangguk setuju. Pada masa yang sama, bau makanan yang asing mula menusuk hidung saya. Bau pedas bercampur rempah yang pelik membuatkan saya tergerak untuk menutup hidung secara tidak sedar. Bau apa ni? Mesti dari gerai-gerai makanan di sana tu. Tengok, penjual tu sedang menggoreng sesuatu dalam kuali besar. Asap berkepul-kepul, nampak tak bersih langsung. Tetapi, masalah pun timbul. Kapten membuat pengumuman melalui pembesar suara bahawa penerbangan ke Bali ditangguhkan sekurang-kurangnya 4 jam kerana masalah teknikal. Kami terpaksa menunggu di lapangan terbang. Saya mengeluh panjang. 4 jam? Di tempat macam ni? Emily kelihatan letih. Kita pun dah lapar. Baik kita makan di restoran hotel lapangan terbang. Namun, apabila kami melihat sekeliling, kebanyakannya adalah restoran makanan Malaysia. Kami duduk di satu sudut berdekatan zon makanan. Saya memandang sekeliling, melihat pelbagai gerai makanan. Orang Malaysia tersenyum ramah sambil menjual, manakala pelancong asing kelihatan seronok memilih dan merasa. Tetapi saya menggelengkan kepala. Tidak, terima kasih. Aku takut sakit perut. Makanan Inggris di rumah jauh lebih selamat. Emily bersetuju, tetapi perutnya berbunyi semakin kuat. Akhirnya, dia menuding ke arah sebuah gerai. Tengok tu, ada kedai jual sandwich ala barat. Tapi kenapa orang Malaysia suka sangat makan makanan pedas ya? Masa berlalu dengan perlahan. Saya cuba berjalan-jalan di sekitar lapangan terbang untuk membunuh masa. Saya melihat kanak-kanak Malaysia berlari-lari bermain. Ibu bapa mereka tersenyum mesra antara satu sama lain. Suara tawa mereka bergema. Tetapi saya masih berfikir, tempat ini terlalu sibuk dan huru-hara untuk kami. Tiba-tiba, Emily memanggil saya. Oliver, mari sini. Penjual tu sedang beri sampel makanan percuma. Nampak macam sate. Saya berjalan mendekati gerai yang menjual sate ayam dan daging. Bau harum daging yang dibakar di atas bara arang menusuk hidung.
Daging yang dicucuk pada lidi dibakar sempurna, disajikan dengan kuah kacang yang pekat. Penjual itu tersenyum lebar sambil menghulurkan secucuk sate ayam. "Cuba, bang." "Percuma." Emily teragak-agak, tetapi saya terus menolak. "Tak mengapa, encik. Kami takut pedas." Tetapi Emily secara senyap mengambil secucuk dan merasanya sedikit. Matanya terbeliak. "Oliver, taklah sepedas yang kita sangka." "Sedap." Saya memandangnya dengan tidak percaya. "Betul ke?" Dia mengangguk. "Cubalah." "Sikit sahaja." Saya masih was-was, tetapi bau harum itu terlalu menggoda. Saya mengambil sate itu dan menggigit sedikit. Daging ayamnya lembut dan berjus, diselaputi kuah kacang yang manis, masin, dan berlemak, cukup seimbang. Ada sedikit rasa pedas di hujung lidah, tetapi tidak membakar seperti yang saya takuti. Not bad," saya bergumam. Namun, saya masih berkeras dalam hati, ini mesti nasib baik sahaja. Mesti bukan rasa sebenar. Tetapi insiden itu membuatkan saya mula berfikir. Bagaimana makanan yang nampak seperti makanan jalanan ini boleh mempunyai rasa yang begitu harmoni? Tawa penjual itu kedengaran apabila melihat riak wajah saya. "Sedap, kan? Ini baru permulaan." Saya membalas dengan senyuman paksa, tetapi dalam hati masih beranggapan ia hanyalah satu kebetulan. Makanan Malaysia yang sebenar pasti pedas sehingga tidak boleh dimakan. Masa penangguhan berlalu. Kami terus menunggu. Emily mula mencari maklumat di teleponnya. "Tengok ni, Oliver. Makanan Malaysia tersenarai antara yang terbaik di dunia kerana kepelbagaiannya. Tapi ulasan juga kata kena hati-hati dengan kebersihan." Saya mengangguk. "Kan aku dah cakap." Tapi jauh di sudut hati, saya mula berasa lapar semula dan bau makanan di sekeliling semakin menggoda. Tiba-tiba, pengumuman bergema sekali lagi. Penerbangan ditangguhkan lebih lama, bermakna kami terpaksa menunggu sehingga keesokan paginya. Saya mengeluh. "Malam ni kena tidur sini ke?" Emily kelihatan sedikit teruja. "Atau, kita keluar makan di luar? Ada bas percuma ke pasar malam berdekatan." Saya menggelengkan kepala dengan pantas. "Gila ke? Di luar tu mesti kotor dan bahaya." Tetapi perut saya berbunyi dengan lebih kuat. Akhirnya, saya mengalah. "Baiklah, tapi kita pilih kedai yang nampak bersih sahaja." Kami menaiki van lapangan terbang ke sebuah pasar malam yang berdekatan, mungkin namanya Jalan Alor. Suasananya begitu meriah. Orang ramai sesak, lampu neon berwarna-warni menerangi ratusan gerai makanan. Bau char kway teow yang digoreng berasap bercampur dengan hiruk-pikuk suara orang ramai. Saya memegang tangan Emily dengan erat. Tempat ni terlalu huru-hara. Tetapi matanya bersinar-sinar. "Cubalah, sayang. Nampak seronok." Kami berhenti di sebuah gerai char kway teow. Seorang gadis penjual tersenyum lebar. "Char kway teow udang, bang? Nak pedas?" Saya cepat-cepat menjawab, "Tak pedas langsung." Dia mengangguk lalu mula memasak. Kuih teo digoreng pantas dalam kuali panas, telur dipecahkan, udang segar melantun-lantun, ditabur dengan taugeh, kucai, dan sedikit cili. Pinggan char kuih teo yang panas dan berasap diletakkan di hadapan kami. Saya menyuap suapan pertama. Mie yang kenyal bercampur dengan rasa masin, manis, dan wok hei yang begitu seimbang. Ada sedikit rasa pedas yang menyegarkan. "Emily, ini sedap sangat," dia tertawa. "Kan saya dah cakap." Tetapi saya masih merungut. Ini mungkin sebab kita terlalu lapar sahaja. Malam itu, kami mencuba beberapa hidangan lain. Rojak buah yang penjualnya gaul segar di hadapan kami, bunyi lesung bergaul kedengaran. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang rangup dengan kuah rojak yang pekat, manis, dan pedas. Dan sate ayam sekali lagi, dicicah dengan kuah kacang yang kaya. Segalanya lebih bersih daripada yang saya sangka. Penjual kerap mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Saya mula tertanya-tanya, adakah kami telah salah faham selama ini? Menjelang subuh, kami kembali ke lapangan terbang dengan perut yang kenyang dan hati yang gembira. Penerbangan kami sudah sedia. Saya memandang Emily. "Lain kali, kita datang ke Malaysia betul-betul, nak?" Dia tersenyum. "Mungkin juga." Tetapi dalam hati saya, tembok prejudis itu masih ada. Sekadar mencuba tidak bermakna saya menerima segalanya. Keesokan paginya, selepas semalaman yang kurang tidur, kerana bunyi pengumuman yang bergema di Clia, kami duduk menunggu penerbangan sambungan ke Bali. Langit masih mendung,
Hujan renyai-renyai membasahi tingkap kaca yang besar. Saya menghirup kopi dari sebuah kafe di lapangan terbang. Rasanya pahit tetapi lebih harum daripada yang saya jangkakan. Emily duduk di sebelah saya, melihat gambar-gambar makanan semalam di teleponnya. Tengok ni, Oliver. Char Kway Teow tu. Kita ambil banyak gambar, nampak sedap sangat. Saya tersenyum paksa, tetapi dalam hati masih risau. Ya, memang sedap, tapi mungkin sebab kita terlalu lapar. Kalau makan selalu, mesti sakit perut. Dia tertawa kecil. Janganlah fikir sangat, sayang. Cuba tengok ulasan ni, orang kata makanan Malaysia ni warisan dunia. Saya menggeleng. Warisan dunia? Bagi aku, fish and chips kita yang klasik tu barulah warisan sebenar. Tetapi kemudian, satu lagi pengumuman bergema. Penerbangan ke Bali ditangguhkan tanpa had masa kerana taufan tropika mendekati Bali. Kami terpaksa menunggu sekurang-kurangnya 2 hari. Syarikat penerbangan menyediakan hotel percuma di Kuala Lumpur. Saya mengeluh panjang. 2 hari di Malaysia, apa kita nak buat? Mata Emily bersinar-sinar. Mungkin kita boleh gunakan peluang ini untuk terokai bandar? Saya nak cuba tulis artikel tentang makanan tempatan. Saya teragak-agak, tetapi perut saya berbunyi lagi. Baiklah, tapi dalam bandar sahaja, jangan pergi jauh-jauh. Kami menaiki van hotel ke pusat bandar Kuala Lumpur. Hotelnya mewah, terletak berhampiran sebatang sungai. Bilik kami luas dengan pemandangan sungai yang indah. Cahaya matahari pagi memancar di atas permukaan air yang berkilauan. Saya berdiri di balkoni, menghirup udara lembap. Sekurang-kurangnya tempat ni bersih. Selepas mandi, kami keluar berjalan-jalan berhampiran hotel dan terjumpa sebuah pasar pagi di tepi jalan. Suasananya meriah, orang Malaysia menjual buah-buahan segar. Bau durian yang kuat menusuk hidung sehingga saya terpaksa menutupnya. Bau apa ni? Kuat sangat. Emily tertawa. Itu durian, raja buah. Cubalah. Penjual mengopek kulitnya, menampakkan isi kuning yang lembut. Saya menggigit sedikit. Rasanya manis, berlemak, dan berkrim. Not bad. Tapi aku masih lebih suka apel Inggris. Kami berjalan lagi dan terjumpa sebuah gerai pan mi. Penjual sedang merebus sup dalam periuk besar, baunya harum semerbak. Mi yang kenyal, bebola ikan, sayur-sayuran segar, dan ikan bilis rangup disiram dengan sup yang pekat. Emily memesan semangkuk kecil. Tak pedas ya, makcik. Penjual itu tersenyum dan mengangguk. Saya mencuba sesudu. Supnya kaya dengan rasa umami, pekat, dan ada sedikit rasa pedas di hujung lidah. Ini macam sup daging kita, tapi lebih wangi. Mata Emily terbeliak. Nampak tak? Makanan Malaysia bukan setakat pedas, tetapi saya masih berkeras. Ini mungkin sebab tak letak banyak cili. Kalau letak, mesti tak boleh makan. Kami terus makan sambil mendengar perbualan riuh antara penjual dan pelanggan. Setiap kali menerima wang, mereka menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Saya perhatikan tong air untuk membasuh pinggan mangkuknya bersih. Air mengalir laju. Penjual kerap mengelap tangannya. Tengok, taklah sekotor yang kita fikir, kata Emily. Saya mengangguk, tetapi masih merungut. Tapi makan di tepi jalan macam ni masih berisiko. Petang itu, kami menaiki bot menyusuri sungai. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Masjid Jamek kelihatan indah di waktu petang. Cahaya matahari memancar pada kubahnya yang berkilauan. Kami berhenti di sebuah jeti dan melihat kanak-kanak berlari-lari bermain di tepi air, tersenyum kepada kami. Emily membeli pencuci mulut dari sebuah gerai di tepi jalan. Cendol, ais yang dikisar halus, santan pekat, gula melaka, dan jeli hijau pandan. Cuba ni, Oliver. Saya menyuap sesudu besar. Rasanya manis, berlemak, dan menyegarkan. Ya Tuhan, ini pencuci mulut yang hebat. Tetapi apabila kami pulang ke hotel, saya mula berasa aneh, perut saya memulas, tetapi bukan kerana lapar. Wajah Emily pucat. Saya pun sama, mesti makanan pagi tadi. Kami bergegas ke bilik air, mengalami cirit-birit ringan. Saya terus merungut. Kan aku dah cakap, makanan tepi jalan memang bahaya. Emily berehat di katil. Mungkin ais batu atau benda lain, bukan semua makanan tu. Malam itu, kami makan makanan hotel sahaja. Ikan salmon panggang gaya barat, rasanya biasa, tetapi hambar. Saya teringat akan pan mi pagi tadi. Pelik, rasanya jauh lebih sedap. Tetapi saya menepis fikiran itu.
Esok, kita kena lebih berhati-hati. Keesokan paginya, keadaan kami bertambah baik. Kami memutuskan untuk keluar meneroka lagi, kali ini ke Jalan Petaling pada waktu malam. Suasananya begitu hidup, lampu-lampu neon menerangi gerai-gerai makanan laut bakar yang berasap, bau harumnya sungguh menggoda. Saya melihat seorang penjual membakar kepah besar dengan sos pedas manis. Emily menarik saya. "Jom cuba." Sikit sahaja. Saya menggigit sekeping. Kepahnya manis, ranggup, dengan sos yang masam, pedas, dan seimbang. Sekali lagi, sedap. Kami mencuba dimsum dari sebuah troli. Panas, beruap, dengan pau babi yang lembut dan gebu. Saya mula tertanya-tanya kenapa semuanya begitu harmoni. Penjual itu menjelaskan sambil tersenyum. Resipi keluarga, bang, dibuat dengan hati. Suara tawa kedengaran di sekeliling kami. Orang ramai berkongsi meja dengan mesra, tetapi tembok di dalam diri saya masih ada. Memang sedap, tapi terlalu pedas untuk aku. Emily mengambil banyak gambar. Saya akan tulis artikel tentang makanan Malaysia, tapi kena sebut juga kelemahannya, kebersihan dan kepedasan. Kami pulang ke hotel. Saya berbaring sambil berfikir, mungkin kita patut cuba restoran yang terkenal. Keesokan harinya, kami menaiki teksi ke sebuah restoran Melayu yang terkenal di bandar. Restoran itu dihias indah. Menunya ada rendang daging, asam pedas ikan, dan kerabu. Pelayan tersenyum ramah, menjelaskan setiap menu dengan terperinci. Tahap kepedasan macam mana, encik? Saya menjawab, sederhana. Hidangan pertama tiba, rendang daging. Kuahnya pekat, harum dengan bau rempah ratus dan santan. Dagingnya lembut. Pedasnya sederhana, tetapi begitu kaya dan seimbang. Ini sangat harmoni. Emily mencuba asam pedas. Kuahnya masam, pedas, dan menyegarkan, seolah-olah membangkitkan semua deria rasa. Saya menyuap lagi dan lagi. Kenapa rasanya begitu kompleks? Di England, kami suka yang ringkas. Dia mengangguk. Ya, tapi di sini, ia penuh dengan kehidupan. Kami makan sehingga kenyang. Saya mula merasakan ketakutan saya terhadap rasa pedas perlahan-lahan hilang. Tetapi kemudian, telepon Emily berdering. Rakannya dari majalah. "Emily, kau di Malaysia ke? Cuba hantar satu ulasan." Dia menghantar gambar-gambar makanan semalam dengan caption, "Makanan Malaysia, pedas berapi dan berisiko cirit-birit, tetapi sesetengah hidangan boleh tahan." Sejurus selepas hantaran itu dimuat naik, ruangan komen meletup. Terlalu pukul rata. Datang dan cuba yang sebenar. Saya membaca komen-komen itu dan mengerutkan dahi. Tengok, orang Malaysia ni sensitif betul. Malam itu, kami duduk berbual di balkoni hotel, memandang lampu-lampu bandar. Emily mengeluh. Mungkin kita dah salah faham. Saya memandang sungai yang mengalir perlahan. Mungkin, esok, kita cuba satu lagi pasar malam. Tapi jauh di sudut hati, saya merasakan tembok itu mula retak. Rasa ingin tahu mula bercambah. Pagi hari ketiga di Kuala Lumpur, langit cerah. Cahaya matahari menembusi langsir bilik hotel. Saya bangun dengan rasa segar yang aneh, tiada lagi sakit perut. Emily sedang duduk di meja, menaip nota di komputer ribanya. Saya sedang merangka artikel, Oliver. Tapi komen-komen semalam buat saya berfikir semula. Ada yang kata makanan Malaysia ni lebih kepada keseimbangan rasa, bukan sekadar pedas. Saya meregangkan badan, memandang keluar tingkap. Sungai Klang mengalir tenang, bot-bot kecil melintas. Bunyi enjinnya bercampur dengan kicauan burung. Ya, rendang semalam tu, ia buat aku nak cuba lebih lagi. Dia tersenyum. Kalau begitu, hari ini kita pergi pasar malam yang lebih besar. Mungkin di kawasan lain yang terkenal dengan makanannya. Kami menaiki LRT buat pertama kali. Stesen bersih, pendingin hawa sejuk. Orang ramai berbaris dengan teratur, tidak menolak-nolak seperti yang saya takutkan. Saya berpegang erat pada palang ketika tren meluncur melepasi bangunan-bangunan pencakar langit. Pemandangan bandar yang luas terbentang. Tempat ni lebih moden daripada yang aku sangka. Emily mengangguk. Ya, dan tambang LRT sangat murah. Setibanya di destinasi, kami disambut oleh lautan manusia. Pasar malam itu terbentang luas, ratusan gerai makanan diterangi lampu berwarna-warni. Bau sate yang dibakar bercampur dengan hiruk-pikuk suara orang ramai. Saya menarik nafas dalam-dalam.
Bau ini membuatkan saya lapar serta-merta. Emily menarik tangan saya. Jom, cuba gerai ini dulu. Jual sate. Penjual sedang membakar sate di atas bara arang, asapnya berkepul-kepul harum dengan bau rempah. Disajikan dengan kuah kacang yang pekat. Saya memesan beberapa cucuk. Tak pedas ya. Dia tersenyum dan mengangguk, menghulurkan sate yang masih panas. Saya menggigit suapan pertama. Dagingnya lembut, berjus, harum dengan bau asap. Kuah kacangnya manis, masin, berlemak, dan seimbang. Ya Tuhan, ini jauh lebih sedap daripada barbeku di tempat kita. Emily turut merasa, matanya terbeliak. Nampak tak, sedikit rasa pedas tu yang menaikkan lagi rasanya. Kami berjalan lagi dan terjumpa sebuah gerai rojak buah. Seorang gadis sedang menggaul buah-buahan dalam sebuah bekas besar. Ada sengkuang, nanas, timun, mangga muda, dicampur dengan kuah rojak udang yang pekat dan ditabur kacang tumbuk. Saya teragak-agak, ini mesti pedas. Tetapi dia memesan, kurang pedas ya, Kak. Hidangan rojak tiba. Rangup, masam, manis, dan sedikit pedas. Saya mencuba sedikit. Kesegarannya meletup di dalam mulut. Emily tertawa. Rojak bukan sekadar pedas. Ia seimbang antara masam, manis, dan masin. Kemudian, saya mula perhatikan, penjual itu membersihkan bekas gaulannya dengan teliti setiap kali. Dia memakai sarung tangan plastik yang baru. Meja dilap bersih. Saya berpaling kepadanya dan bertanya, kenapa bersih sangat? Dia tersenyum. Keselamatan pelanggan penting, Bang. Kami jaga sama-sama di pasar ni. Emily berbisik. Nampak tak kotor macam yang kita fikir. Kami meneruskan pengembaraan makanan kami di gerai pencuci mulut. Roti canai pisang. Sekeping roti canai nipis yang rangup digoreng di atas kuali panas, disiram susu pekat manis dan diisi pisang. Bau mentega cair harum semerbak. Saya menggigit sekeping besar. Rangup di luar, lembut di dalam, manis dan berlemak. Ini pengkek yang luar biasa. Emily mengambil gambar. Saya akan buat hantaran baru. Makanan Malaysia sangat menakjubkan. Malam itu, kami duduk makan pulut serikaya di sebuah gerai di tepi jalan. Pulutnya lembut, serikaya pandannya harum dan manis. Saya melihat orang di sekeliling kami. Mereka berkongsi tempat duduk, tersenyum mesra. Kanak-kanak berlari-lari bermain. Ibu bapa, mereka ketawa riang. Saya berasa sungguh mesra. Tempat ni penuh dengan kehidupan. Tetapi apabila pulang ke hotel, Emily memeriksa telefonnya. Komen-komen baru membanjiri hantaran lamanya. Orang Inggris pukul rata. Datang dan cuba yang sebenar. Baru tahu. Wajahnya pucat. Oliver, artikel saya mungkin dalam masalah. Editor telefon. Katanya ada orang buat aduan. Saya memeluk bahunya. Tak apa. Kita masih ada 2 hari lagi. Kita buktikan. Hari terakhir sebelum penerbangan, kami memutuskan untuk pergi ke Pulau Pinang, menaiki bus ekspres. Perjalanan beberapa jam itu membawa kami melalui pemandangan ladang kelapa sawit yang menghijau. Setibanya di sana, kami terus ke sebuah kampung nelayan di tepi pantai. Bau ikan bakar menusuk hidung. Saya membeli udang harimau yang besar, dibakar panas-panas. Isinya pejal, manis, dicicah dengan sambal belacan yang masam dan pedas. Ini lebih segar daripada di London. Emily mencuba tiram segar, diperah dengan jus limau. Sangat segar, tak hanyir langsung. Kami berjalan di sepanjang pantai, melihat rumah-rumah kayu lama. Penduduk kampung tersenyum dan menyapa. Saya membeli air kelapa muda yang sejuk, sangat menyegarkan. Air kelapa di sini lebih wangi daripada di rumah. Emily merakam video. Saya akan buat hantaran baru, beritahu semua orang makanan Malaysia telah mengubah pandangan saya. Tetapi kemudian, telefon saya berdering. Rakan saya, seorang ketua chef dari London. Oliver, sesetengah pelanggan nampak hantaran teman wanita kau. Mereka kata makanan Malaysia kot. Reputasi kita mungkin terjejas. Wajah saya pucat. Tunggu sekejap. Emily terdengar perbualan itu. Masalah besar. Kami duduk terdiam di tepi pantai. Angin laut bertiup sepoi-sepoi. Saya memandang laut yang terbentang luas. Adakah kami benar-benar silap? Dia mengeluh. Esok kita dah nak terbang balik, tapi saya nak tinggal lebih lama untuk buktikan. Saya mengangguk, saya pun. Tetapi dalam hati saya mula goyah. Ketakutan terhadap rasa pedas.
perlahan-lahan bertukar menjadi rasa ingin tahu. Makanan Malaysia bukan sekadar pedas. Ada sesuatu yang lebih mendalam. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Pesawat akhirnya berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang selepas penangguhan beberapa hari. Saya duduk di tepi tingkap, melihat Pulau Pinang semakin mengecil. Lampu-lampu malamnya berkelip-kelip seperti bintang di daratan. Emily menggenggam tangan saya erat. "Sayang, kita akan datang lagi, kan?" Saya mengangguk. "Pasti. Tapi sebelum itu, kita kena selesaikan masalah di rumah." Sepanjang penerbangan pulang ke London, Emily membuka komputer ribanya, merangka artikel baru. Saya akan tulis semula semuanya. Ceritakan bagaimana makanan Malaysia mengubah hidup saya. Tetapi komen-komen lama masih membanjiri media sosialnya. Ada yang menanda majalahnya, ada yang berkongsi gambar makanan Malaysia yang lazat sebagai balasan. Saya memeriksa telefon. Mesej dari restoran. Pelanggan bertanya tentang makanan Malaysia. Saya nak cuba, tapi takut kotor macam yang teman wanita awak tulis. London menyambut kami dengan cuaca sejuk dan hujan renyai. Saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Bau rempah Malaysia masih melekat di hidung saya. Emily terus ke pejabat. Editornya memanggil mesyuarat tergempar. "Emily, hantaran awak menyebabkan masalah besar. Komuniti Malaysia di UK membuat banyak aduan. Ada yang menggugut untuk menyaman." Wajahnya pucat. "Saya hanya menulis berdasarkan pengalaman awal saya." Saya pula kembali ke The Rose and Crown. Pelanggan tetap bertanya, "Ketua chef, baru balik dari Malaysia ke? Teman wanita awak kata makanan di sana bahaya." Saya tersenyum paksa. "Tak semuanya, tetapi tempahan menurun." Beberapa pelanggan membatalkan tempahan kerana takut reputasi restoran terjejas. Kami menekankan makanan Inggeris asli. Malam itu, kami duduk berbual di pangsapuri kecil kami di London. Hujan mengetuk tingkap. Emily menangis. "Saya mungkin akan kehilangan kerja, Oliver." Artikel, "Saya membuatkan orang salah faham." Saya memeluknya. "Kita yang salah sebab terlalu cepat menghukum. Makanan Malaysia tidak kotor. Ia bersih dan menawan." Dia mengangkat muka. "Jadi, apa kita nak buat?" Saya teringat akan pasar di Pulau Pinang, penjual yang tersenyum sambil membersihkan peralatannya. "Esok, saya akan cuba masak makanan Malaysia di restoran." Mata Emily terbeliak. "Betul ke? Tapi kita tak tahu resipinya." Saya tersenyum. Saya ingat rasanya. Kita cuba olah. Keesokan harinya, saya pergi ke sebuah pasar Asia di London. Saya membeli cili segar, daun limau purut, serai, dan santan tin. Bau rempah ratus memenuhi dapur restoran. Pasukan saya memandang dengan pelik. "Chef, nak buat apa?" Saya menjawab, "Rendang daging, kita cuba." Saya menumis pes rempah di dalam kuali panas, santan pekat dimasukkan, diikuti dengan daging dan kerisik. Bau harumnya merebak ke seluruh restoran. Pelanggan pertama yang mencuba terkejut. "Ini pedas sikit, tapi sangat kaya dan seimbang. Macam mana chef buat?" Jualan meningkat, tetapi komen dalam talian masih mengecam Emily. Penulis Inggeris pandang rendah makanan Malaysia. Dia sangat tertekan. Saya kena minta maaf secara terbuka. Tapi nak tulis macam mana? Saya mencadangkan, cuba jemput chef dari Malaysia untuk mengajar kita. Emily mencari dalam talian dan terjumpa sebuah restoran Malaysia di London bernama Rumah Selera. Pemiliknya, Makcik Aminah, seorang wanita Malaysia yang ramah, bersetuju untuk mengajar. "Makanan Malaysia dibuat dengan hati," katanya. Kami bertemu. Makcik Aminah datang ke restoran saya dan mengajar cara membuat asam laksa. Kuahnya masam pedas, harum dengan bau bunga kantan, dihidangkan dengan ikan yang segar dan sedikit cili padi untuk rasa pedas di hujung lidah. "Pedas bukan untuk membakar, tapi untuk menyeimbangkan rasa," jelasnya. Emily merakam video. Inilah kebenaran tentang makanan Malaysia. Bersih, segar, dan seimbang. Dia memuat naik video baru itu. Komen mula berubah. "Terima kasih kerana membetulkan keadaan, tetapi ada juga yang masih mengecam." Dah terlambat. Di restoran saya pula, pelanggan berpusu-pusu mahu mencuba rendang. Tetapi masalah lebih besar timbul. Editor Emily menelefon. "Kami terpaksa menggantung kerja awak buat sementara waktu sehingga keadaan reda." Dia menangis.
Saya kehilangan segalanya kerana kata-kata bodoh saya. Saya memeluknya. Bukan, kita akan selesaikan bersama-sama. Saya teringat Malaysia. Mungkin kita boleh jemput blogger Malaysia ke England, tetapi kami tidak cukup wang. Emily mengeluh. Kita kena balik ke Malaysia untuk cari lebih banyak kebenaran. Tapi tiket mahal. Saya jual jam tangan lama saya. Jom kita pergi. Kami terbang kembali ke Malaysia dengan segera. Kali ini, dengan niat untuk benar-benar meneroka. Mendarat di Kelia sekali lagi, bau yang biasa menyambut kami. Saya tersenyum. Rumah kedua. Emily tertawa. Ya, jom cari chef sebenar untuk ajar kita. Kami menaiki bas ke Kelantan. Pasar Siti Khadijah begitu meriah. Gerai-gerai menjual nasi kerabu dengan budu dan solok lada. Saya mencuba nasi kerabu. Pedas, tetapi harum dengan bau ulam-ulaman dan kerisik. Ini sangat menarik. Penjual menjelaskan, nasi kerabu bukan sekadar sedap, tapi sihat. Ulam-ulaman ini baik untuk penghadaman. Emily merakam video, menemu bual penjual itu. Makanan Malaysia menggunakan herba semula jadi. Kami mencuba laksam. Kuahnya yang putih pekat, dibuat dari ikan dan santan, rasanya sangat seimbang. Ini kelainan yang kita tak pernah fikirkan. Tetapi komen dari England masih mengejar. Tak boleh percaya, kami perlukan lebih banyak bukti. Keesokan paginya di Kota Baru, kabus nipis menyelubungi lanskap. Udara pagi begitu segar. Kami menyewa kereta dan memandu ke kawasan pedalaman, melawat sebuah ladang organik. Penduduk kampung menanam sayur-sayuran segar tanpa bahan kimia. Bau tanah lembap memenuhi udara. Pemilik ladang, Pak Cik Ismail, seorang lelaki berusia 60-an dengan senyuman berkedut, berkata, "Sayur kami segar dari kebun. Cubalah tomato ni." Saya menggigit sebiji. Manis, rangup, dan berjus. Sangat segar. Tidak seperti di pasar raya England. Pak Cik Ismail membawa kami berjalan di sekitar ladangnya. Kami guna baja kompos dari sisa makanan. Tak perlu racun? Emily bertanya. Jadi, makanan Malaysia guna sayur macam ni? Pak Cik mengangguk. Ya, nak. Segar, bersih, untuk kesihatan. Kami merasai ulam-ulaman segar, dicicah dengan sambal belacan. Rasanya masam, manis, masin, dan sedikit pedas di hujung lidah. Disinilah silap kita, Emily. Makanan Malaysia mementingkan kesegaran dan bahan semula jadi. Dia merakam video, menemu bual Pak Cik Ismail. Inilah bukti. Tahap kebersihan tinggi kerana komuniti menjaganya. Tetapi telefonnya berdering. Mesej daripada editornya. Emily, masih ada orang mengadu. Kami mungkin terpaksa batalkan kolom awak. Wajahnya pucat. Oliver, masalah besar. Telefon saya pula menerima mesej dari restoran. Tempahan menurun. Pelanggan takut makanan Malaysia sebab berita tu. Saya mengeluh. Kami perlu mencari jalan penyelesaian. Pak Cik Ismail terdengar perbualan kami. Ada masalah apa? Cuba cerita. Kami menceritakan segalanya. Pak Cik tersenyum. Makanan bukan sekadar untuk dimakan. Ia adalah budaya. Jom tolong kami masak untuk kenduri kampung malam ni. Kami bersetuju. Pak Cik membawa kami ke pasar tani. Gerai sayur segar, daging bersih. Penjual menimbang dengan teliti, mencuci sayur dengan air mengalir. Tengok, tak kotor pun. Emily mengangguk. Kami membantu Pak Cik membuat gulai daging. Daging dimasak perlahan dalam kuah rempah yang pekat sehingga empuk. Baunya harum semerbak. Kemudian, kami membuat sambal belacan. Cili ditumbuk dengan belacan bakar, bawang, dan jus limau. Pedas, tetapi harum. Pak Cik menjelaskan, belacan bakar mengurangkan bau mentah dan menaikkan rasa. Kami makan bersama nasi panas dan ulam-ulaman. Rasanya begitu seimbang. Kami betul-betul salah faham. Kepedasan bukan musuh, tapi kawan yang menaikkan rasa. Emily merakam video. Inilah kelainan yang besar. Kebersihan yang tinggi kerana sumbernya segar dari ladang dan komuniti saling memantau. Kami duduk makan bersama di sekeliling unggun api. Pak Cik bercerita, dulu, kami makan macam ni setiap hari. Sihat, tak ada penyakit. Suara tawa bergema, penduduk kampung berkongsi lauk pauk dengan mesra. Tetapi malam itu, hantaran baru Emily mula mendapat komen positif. Terima kasih kerana menunjukkan kebenaran. Namun, masih ada komen negatif. Palsu. Dia masih risau. Belum cukup. Saya memeluknya. Esok,
Kita ke Pulau Pinang. Cuba makanan di sana pula. Kami terbang ke Pulau Pinang. Hujan renyai-renyai. Laut Selat Melaka bergelora memukul pantai berpasir putih. Kami berhenti di Gurney Drive. Pasar malamnya meriah. Gerai makanan laut bakar berasap harum. Saya mencuba ketam masak cili. Isi ketamnya pejal, kuahnya pekat, pedas, dan manis. Ini makanan laut yang hebat. Penjualnya, Makcik Kia, seorang wanita berusia 50-an, tersenyum lebar. Makanan laut kami segar setiap hari. Pagi tangkap, petang bakar. Emily bertanya tentang kebersihan. Makcik Kia membawa kami ke belakang gerai. Tong-tong ais menjaga kesegaran. Ketam dicuci dengan air bersih. Kami jaga sama-sama, tak nak bagi nama buruk. Kami membantu Makcik Kia memasak asam pedas. Kuahnya masam dari asam Jawa, pedas dari cili, ikannya segar, sangat seimbang. Masam memotong rasa pedas. Emily memuat naik video. Makanan Pulau Pinang, segar, bersih, dan seimbang. Komen positif bertambah, tetapi masalah di rumah masih menanti. Kami perlukan lebih daripada ini. Keesokan paginya di Pulau Pinang, langit cerah. Laut biru kehijauan berkilauan di bawah matahari. Kami menaiki beca ke Pasar Chaurasta. Ikan-ikan segar tersusun di atas ais. Bau laut masin bercampur rempah memenuhi udara. Suara orang tawar-menawar kedengaran Rio. Saya mengambil seekor udang galah yang besar, masih hidup. Emily mengambil gambar. Inilah bukti. Segar dari laut setiap pagi, kami berhenti di sebuah gerai yang menjual kerabu. Penjual sedang menumbuk sambal di dalam lesung batu. Bunyi tumbukan bergema. Dia mencampurkan kerisik, kelapa parut, dan pelbagai ulam. Coba, Dick. Pedas sikit tapi segar. Saya mencoba sesudu. Rasa pedasnya terasa, tetapi diimbangi oleh rasa manis kelapa dan kesegaran ulam. Sangat menyegarkan. Emily tertawa. Nampak tak? Pedas bukan musuh. Ia merangsang deria rasa. Tetapi kemudian, telepon Emily berdering. Panggilan video daripada editornya. Emily, komen masih membanjiri. Majalah mungkin akan disaman kerana memfitnah oleh komuniti Malaysia di UK. Awak perlu betulkan keadaan sekarang, atau kami akan pecat awak. Wajahnya pucat, air matanya berlinangan. Saya dah cuba. Saya memeluk bahunya. Kita akan cari jalan. Telefon saya pula, menerima mesej bertalu-talu dari restoran, chef, pelanggan, batalkan semua tempahan. Mereka kata takut makanan Malaysia kotor, sebab berita teman wanita chef, restoran mungkin terpaksa tutup. Tangan saya menggeletar. Ya Tuhan, kita dah musnahkan segalanya. Emily menangis teresak-esak. Oliver, kita tak boleh balik. Reputasi kita dah hancur. Kami duduk di tepi pantai, ombak memukul-mukul, angin laut bertiup sepoi-sepoi. Saya memandang ke kaki langit. Kita silap sebab terlalu cepat menghukum. Malaysia bersih, segar, dan ada sebabnya. Dia mengeluh. Tapi tak cukup. Orang tak percaya. Tiba-tiba, Makcik Kia dari semalam datang menghampiri. Kenapa muka sedih ni? Kami menceritakan segalanya. Makcik Kia mendengar lalu tersenyum. Masalah besar, tapi boleh selesai. Jom tolong Makcik masak untuk jamuan komuniti malam ni. Pasar akan ada pesta besar, jemput semua pelancong. Tunjukkan pada mereka. Kami bersetuju. Malam itu, pasar begitu meriah. Sebuah pentas kecil didirikan. Kami membantu Makcik Kia memasak rendang tok. Daging dimasak perlahan dalam santan pekat dengan rempah ratus sehingga kering. Saya mengacau rendang dalam kuali besar, baunya harum semerbak. Rendang ni seimbang. Manis dari kerisik, masin dari garam, pedas sikit dari cili kering, jelas saya. Emily membantu membuat kerabu mangga. Udang, sotong, dan kerang segar dicelur, dicampur dengan mangga muda dan kuah yang masam pedas. Orang ramai mengerumuni. Pelancong asing merakam video. Kami menjelaskan, makanan Malaysia bersih kerana bahannya segar dan komuniti menjaganya. Tepukan gemuruh kedengaran. Tetapi telefon berdering lagi. Editor Emily. Ada orang kongsi hantaran lama awak di seluruh media sosial. Komuniti Malaysia di UK sedang berprotes di hadapan pejabat. Dia menangis. Dah berakhir. Saya memeluknya. Belum. Kita akan buat siaran langsung dari sini. Emily memulakan siaran langsung di media sosial. Semua,
Saya silap kerana terlalu cepat menghukum makanan Malaysia. Tengok, inilah kebenarannya. Dia mengalihkan kamera ke arah kuali rendang, ke arah komuniti yang sedang menyanyi lagu rakyat, ke arah orang ramai yang tersenyum sambil berkongsi makanan. Saya menyuap sesudu rendang, seimbang, pedas sikit, tapi sangat harmoni. Siaran langsung itu meletup. Penonton membanjiri. Nampak sedap. Terima kasih kerana betulkan keadaan. Tetapi komen negatif masih ada. Palsu. Tiba-tiba, Makcik Kiah bercakap dalam siaran langsung itu. Saya cuma peniaga kecil, tapi kami masak dengan hati. Tak kotor macam yang disangka. Komuniti bertepuk tangan. Jumlah penonton positif meningkat. Kami memohon maaf secara terbuka. Kami minta maaf kerana salah faham. Makanan Malaysia sangat hebat. Siaran langsung berakhir dengan jutaan tontonan. Mesej masuk dari editor Emily, balik dan tulis semula. Kami akan terbitkan artikel pembetulan. Restoran saya pula, chef, pelanggan tanya bila nak buat rendang lagi. Kami tersenyum lebar. Tetapi saya tahu, ini belum berakhir. Kami perlu buat lebih lagi. Malam itu, kami duduk di tepi pantai. Bintang berkelip di langit. Emily berbisik, "Terima kasih Malaysia kerana selamatkan kita." Saya mengangguk. Ya, esok kita balik KL, cari chef sebenar untuk bawa ke England. Tetapi dalam hati saya tahu, perubahan ini baru sahaja bermula. Pagi terakhir di Pulau Pinang, langit cerah tanpa awan. Laut tenang seperti cermin, memantulkan cahaya matahari pagi. Kami menaiki bas kembali ke lapangan terbang, hati kami masih dipenuhi kehangatan dari jamuan komuniti malam tadi. Emily memeriksa teleponnya. Komen pada siaran langsung membanjiri. Positif. Terima kasih kerana menunjukkan kebenaran. Nak pergi Malaysia makan rendang. Tetapi masih ada komen negatif, masih tak percaya. Kena tengok dengan mata sendiri. Saya menggenggam tangannya. Cukuplah. Kita dah dapat banyak bukti. Kita akan bawa komuniti Malaysia ke England. Dia mengangguk. Ya, jemput Makcik Kiah dan Pak Cik Ismail untuk mengajar di restoran awak. Kami terus membuat panggilan. Mereka teruja. Boleh, nak. Nanti Makcik bawa anak perempuan Makcik sekali untuk tolong terjemah. Pesawat mendarat di KL. Kami bergegas ke Clear untuk penerbangan pulang ke London. Tetapi sebelum menaiki pesawat, kami berhenti di sebuah gerai makanan di lapangan terbang, membeli nasi lemak bungkus daun pisang yang masih panas. Merasai suapan terakhir. Rasa yang kini begitu biasa. Emily tersenyum. Malaysia telah mengubah kita selamanya. Penerbangan panjang kembali ke England. Cuaca sejuk menyambut kami, sangat berbeza. Hujan, renyai-renyai. Tiba di London lewat malam. Restoran The Rose and Crown sunyi sepi. Papan tanda tutup sementara tergantung. Saya membuka pintu, bau rempah Malaysia yang pernah terhidu telah hilang. Pasukan saya menyambut. Chef, gembira chef dah balik. Tapi restoran dalam krisis. Emily ke pejabat majalahnya. Editornya menyambut. Selamat kembali. Artikel pembetulan, awak sangat popular. Kami akan terbitkan edisi khas Kebangkitan Rasa Malaysia. Dia tersenyum, air matanya bergenang. Terima kasih. 2 minggu kemudian, Makcik Kiah, Pak Cik Ismail, dan anak perempuan Makcik Kiah, Nadia, tiba di London. Lapangan terbang Heathrow begitu sejuk, tetapi mereka tersenyum lebar. Kami menyambut mereka dengan teh panas. Selamat datang ke rumah baru kami. Restoran saya dibuka semula dengan tema Gabungan Rasa British Malaysia. Pelanggan membanjiri, hasil daripada berita yang tular. Pada malam pembukaan, Makcik Kiah memasak asam laksa di dapur terbuka. Pak Cik Ismail membakar sate, baunya harum semerbak. Saya membantu menggoreng char kway teo, udangnya melantun-lantun, bau wok hei memenuhi udara. Pelanggan Inggris terkejut. Ini pedas, tapi sangat seimbang. Tak membakar macam yang saya takutkan. Emily membuat siaran langsung. Lihat, komuniti Malaysia datang mengajar sendiri. Bersih, segar, dan seimbang. Tetapi cabaran terakhir muncul. Seorang blogger makanan Inggris yang terkenal, yang pernah mengecam Emily, membuat hantaran. Hanya gimik PR, makanan Malaysia tetap kotor. Komen membanjiri sekali lagi. Tempahan di restoran saya menurun. Emily tertekan. Dia akan datang menyerbu restoran kita esok. Keesokan harinya,
Blogger bernama Jack itu tiba di restoran dengan kamera video, buktikan ia bersih. Makcik Kia menyambutnya dengan senyuman. Jemput, encik. Tengok dapur kami. Jack memeriksa kuali, tong ais, peralatan. Semuanya bersih berkilat. Pak Cik Ismail menjelaskan, kami cuci semuanya dengan air panas. Sayur segar dari ladang. Jack mencuba rendang. Matanya terbeliak. Sedap sangat. Tetapi dia masih berkeras. Terlalu pedas. Saya tersenyum. Cuba kita ubah suai tahapnya. Makcik Kia menyediakan versi kurang pedas untuk Jack. Dia mencubanya lagi. Sangat seimbang. Dia membuat siaran langsung, memohon maaf. Saya silap. Makanan Malaysia sangat hebat. Tontonan melonjak, tempahan di restoran mencanak naik. Emily mendapat kolom tetap. Kami duduk meraikan. Makcik Kia berkata, masalah boleh selesai dengan hati. Pak Cik Ismail mengangkat gelas. Persahabatan lebih penting daripada kata-kata. Saya memandang Emily. Terima kasih Malaysia kerana selamatkan kita. Dia tersenyum. Dan terima kasih, sayang, kerana percaya. Apabila semuanya reda, komuniti Malaysia di London datang meraikan. Suara tawa bergema. Restoran saya menjadi jambatan budaya. Saya tahu, perubahan itu telah lengkap. Malam kerajaan di restoran, yang kini papan tandanya ditukar kepada The Rose and Rasa, begitu meriah. Cahaya lampu suam menerangi bau rendang tok yang harum semerbak bercampur dengan alunan lagu asli yang perlahan dari pembesar suara. Makcik Kia mengangkat gelas jus orennya. Untuk persahabatan Malaysia-England, semua orang mengangkat gelas. Bunyi gelas berlaga kedengaran. Saya berdiri di sisi Emily, melihat sekeliling. Pak Cik Ismail sedang berbual dengan pelanggan Inggris tentang ladang organik. Nadia menterjemah dengan lancar. Jack, si blogger, duduk di satu sudut, tersenyum malu sambil mencuba sate. Saya mengaku, makanan Malaysia mengubah saya. Emily berbisik, sayang, tengoklah. Semuanya dah selesai, tetapi jauh di sudut hati, saya masih merasakan ada sesuatu yang kurang. Selepas restoran ditutup, kami duduk berdua di kaunter. Saya menuang teh tarik untuknya. Emily, kita dah menang. Tapi saya masih tertanya-tanya, kenapa kita begitu takut pada rasa pedas pada mulanya? Dia menghirup tehnya. Sebab kita berada dalam zon selesa kita. Makanan Inggris, selamat, tapi kurang berjiwa. Saya mengangguk perlahan. Ya, dulu aku fikir cili itu musuh. Pedas, bahaya. Tapi selepas mencuba segalanya di Malaysia, aku faham. Ia bukan sekadar pedas. Ia tentang membangkitkan setiap sel dalam badan untuk merasai kehidupan. Emily meletakkan gelasnya, memandang mata saya. Saya pun sama. Artikel-artikel lama saya hanya menekankan keselamatan ala barat. Tapi saya lupa, risiko yang kecil boleh membawa kebahagiaan yang besar. Kami duduk terdiam, mendengar bunyi hujan di luar. Saya teringat akan pasar di Pulau Pinang, bunyi lesung menumbuk sambal. Kau tahu, Emily? Makanan Malaysia mengajar aku bahawa keseimbangan bukan tentang mengelak rasa pedas, tetapi tentang menerimanya dan mencari keharmonian dengan rasa lain. Macam hidup kita. Kita takut pada perubahan, tapi bila kita hadapinya, ia menjadikan kita lebih kuat. Dia mengangguk, air matanya bergenang. Ya, dulu saya fikir kejayaan adalah dengan berpegang pada perkara yang biasa. Tapi Malaysia menunjukkan pada saya, melangkah keluar untuk mencuba perkara baru, itulah pertumbuhan sebenar. Bukan sekadar makan makanan pedas, tapi membuka hati untuk menerima perbezaan. Kami berpegangan tangan. Kesunyian itu penuh dengan persefahaman. Keesokan paginya, saya bangun awal ke pasar Asia di London, membeli benih cili padi, daun limau purut kering, dan tanah. Kembali ke Pangsapuri, saya menyediakan beberapa pasu kecil di balkoni. Kita akan tanam cili kita sendiri, Emily, untuk mengingati Malaysia. Dia tersenyum. Bagus, nanti kita guna di restoran. Petang itu, Emily menulis artikel terakhir untuk kolumnya, Dari Ketakutan kepada Cinta, Cili yang Membangkitkan Jiwa. Dia menceritakan segalanya, dari tembok prejudis di Kelia hingga kejamuan komuniti. Artikel itu diakhiri dengan, kepedasan bukan pengakhiran, tetapi permulaan untuk menemui rasa sebenar kehidupan. Saya membacanya, air mata saya menitis. Awak menulis dengan begitu mendalam. Dia menjawab, kerana Malaysia mengajar kita,
bukan hanya untuk makan, tetapi untuk hidup. Malam itu, kami duduk di balkoni, memandang bintang di langit London. Pucuk cili mula tumbuh, hijau dan segar. Saya berbisik, mungkin perubahan yang besar bermula dari benih yang kecil, seperti cili ini. Emily menyandarkan kepalanya di bahu saya, dan dari hati yang sedia terbuka, pada saat itu, saya merasakan jiwa saya benar-benar bangkit. Bukan hanya jiwa kulinari, tetapi jiwa kehidupan. Beberapa bulan berlalu, The Rose and Rasa menjadi restoran paling populer di London. Pelanggan berbaris panjang sejak pagi. Cahaya matahari Inggris menembusi tingkap, bercampur dengan bau rendang yang harum dari dapur terbuka. Saya sedang ligat menggoreng char kway teow, bunyi sudip berlaga dengan kuali kedengaran riuh. Makcik Kia tersenyum dari kaunter. Laris lagi hari ini, ya? Emily masuk ke restoran, memegang sebuah buku baru. Siri artikel, Kebangkitan, Rasa Malaysia, saya menjadi buku terlaris. Pihak penerbit mahu saya tulis buku penuh. Dia mencium pipi saya. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang kita pelajari. Kami duduk berehat di satu sudut. Saya memandang pokok cili di balkoni restoran, kini rimbun menghijau. Buah cili merah menyala. Tengok, Emily, cili yang kita tanam. Ia tumbuh di tanah Inggris, tetapi rasanya tetap pedas berapi macam di Malaysia. Dia tertawa. Ya. Ia mengajar kita bahawa perbezaan tidak bercanggah tetapi saling melengkapi. Pakcik Ismail datang duduk bersama kami. Tahu tak, hidup manusia ni macam masakan Malaysia. Kena ada masam dari limau untuk potong muak, manis dari gula untuk harmoni, masin dari garam untuk rasa, dan pedas dari cili untuk bangkitkan semangat. Dia berhenti, mengangkat cawan tehnya. Kalau kurang satu, masakan jadi hambar. Macam orang yang terlalu selesa, tak ada cabaran, hidup pun tak ada rasa. Emily mengangguk. Betul tu, Pak Cik. Dulu saya fikir kejayaan adalah dengan mengelak risiko. Tapi Malaysia mengajar saya, menerima sedikit kepedasan membawa kebahagiaan yang besar. Bukan hanya dalam pinggan, tapi dalam semua aspek kehidupan. Dia memandang saya, macam cinta kita. Mula-mula kita takut pada perubahan, tapi bila kita buka hati, semuanya menjadi seimbang. Saya berfikir, ya. Dan bukan hanya pribadi, tapi masyarakat juga. Dulu orang Inggris takut makanan asing. Sekarang, restoran kita menghubungkan budaya. Komuniti Malaysia dan Inggris berkongsi meja, saling senyum. Nadia datang. Ayah, pelanggan tanya resipi kerabu. Pak Cik tersenyum. Bagi saja, resipi kehidupan. Masak dengan hati, semuanya akan harmoni. Kami terus berbual. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun cili. Saya berkata perlahan, kau tahu, perkara paling mendalam yang Malaysia ajar bukan resipi, tapi cara melihat dunia secara holistik. Semuanya saling berkaitan. Cili pedas tak wujud sendirian. Ia perlukan limau untuk seimbang. Macam manusia, kita perlukan perbezaan untuk berkembang, bukan berpegang pada persamaan. Emily menambah, dan ia bukan tentang mana-mana bangsa, tapi kebenaran sejagat. Keberanian untuk mencuba perkara baru membawa kepada penemuan diri. Malaysia tidak sempurna, ada kesesakan lalu lintas, ada hujan. Tapi orangnya tersenyum menerimanya dan mencari jalan penyelesaian dengan hati. Dia berhenti, memandang bintang di luar. Dunia ini luas. Kalau kita tutup hati, kita terlepas banyak peluang. Pak Cik Ismail mengangkat gelasnya sekali lagi. Untuk keseimbangan dalam hidup, kami melagakan gelas. Bunyinya bergema di dalam hati. Pada saat itu, saya merasakan satu kebenaran sejagat yang mendalam. Kebesaran hidup tidak diukur dengan keselesaan, tetapi dengan kemampuan untuk menerima dan meraihkan perbezaan, lalu mencipta keseimbangan daripadanya. Setahun kemudian, The Rose and Rasa membuka 2 lagi cawangan di London. Pelanggan berbaris panjang setiap hari. Cahaya matahari musim bunga menerobos masuk, bau char kway teow harum semerbak bercampur dengan tawa keluarga Inggris yang anak-anaknya teruja dengan rasa pedas yang sederhana. Saya berdiri di kaunter, melihat Makcik Kia mengajar seorang kanak-kanak Inggris membakar sate. Pusing perlahan-lahan, nak, biar masak, jangan hangus. Emily masuk, memegang buku barunya yang berkulit tebal. Rempah Kehidupan, dari ketakutan kepada kebangkitan jiwa dengan rasa Malaysia. Dia menghulurkannya kepada saya. Cetakan pertama, 10,000 naskah, habis dalam seminggu. Saya membuka halaman pertama.
Dedikasi. Untuk Malaysia, yang mengajar kami bahawa kepedasan adalah permulaan kepada pemahaman. Dia tersenyum. Dan untukmu, sayang, yang mengembara bersamaku. Kami keluar ke balkoni yang kini dipenuhi pasu-pasu cili yang rimbun. Saya memetik sebiji cili, menumbuknya dalam lesung kecil. Bunyinya perlahan, bercampur dengan perahan limau, kicap, dan sedikit gula. Cuba sambal kicap resipi kita. Emily merasa sangat seimbang. Cukup pedas untuk membangkitkan semangat, tapi tidak membakar. Petang itu, kami menganjurkan bengkel percuma untuk komuniti, mengajar cara membuat rojak dan rendang. Pak Cik Ismail berdiri di hadapan. Makanan bukan sekadar untuk dimakan, tapi untuk dikongsi. Kanak-kanak Inggeris menumbuk lesung, tersenyum lebar apabila merasa masam pedas. Warga Malaysia di London datang menyanyi bersama. Malam itu, kami menutup restoran lebih awal, mengadakan jamuan kecil. Keluarga dan pasukan kerja duduk bersila di atas lantai kayu. Mak Cik Kia meletakkan hidangan di tengah-tengah. Makan sama-sama, ya. Saya mencedok gulai ke dalam pinggan semua orang, tangan saya sedikit menggeletar kerana bahagia. Dari pasangan yang takutkan pedas, menjadi orang yang menanam cili untuk dikongsi. Emily berkata, kita bukan sekadar membuka restoran, kita membuka hati kepada dunia yang lebih luas. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil, memberikannya kepada saya. Hadiah. Saya membukanya. Benih cili dari varieti Malaysia yang sukar didapati. Supaya kita boleh terus menanam. Bukan hanya dalam pasu, tapi dalam kehidupan orang lain. Saya memeluknya di bawah cahaya bulan London. Kita akan luaskan projek mengajar kanak-kanak sekolah memasak makanan Malaysia, menanam cili di kebun komuniti, supaya mereka tahu mencuba perkara baru adalah pertumbuhan. Pak Cik Ismail mengangkat gelas. Untuk masa depan yang seimbang. Tahun berikutnya, projek jambatan cili kami bermula. Sekolah-sekolah di London mempunyai kebun cili kecil mereka sendiri. Kanak-kanak menanam, memetik, merasa, dan belajar tentang keseimbangan rasa. Emily menulis buku kanak-kanak, Si Cili Kecil Mengembara, yang laris di seluruh dunia. Saya membuka kursus dalam talian mengajar masakan gabungan Malaysia-British. Suatu hari, seorang kanak-kanak Inggeris dari projek itu menghantar surat. Terima kasih, Abang Oliver dan Kakak Emily. Cili membuatkan saya berani mencuba benda baru. Sekarang, saya lebih suka char kway teow daripada fish and chips. Kami tersenyum, air mata kami berlinangan. Kami pulang ke Malaysia setiap tahun. Sentiasa singgah di Kelia dahulu, merasa char kway teow di gerai yang sama. Penjualnya masih ingat. Datang lagi? Ya. Saya tersenyum. Ya, bang. Untuk cas tenaga. Kami ke Kelantan, melawat ladang Pak Cik Ismail, menanam benih cili baru. Ke Pulau Pinang, makan ketam bersama Mak Cik Kiah di tepi pantai. Malam terakhir di Kuala Lumpur, kami duduk di tepi sungai. Bintang berkelip di langit. Saya menggenggam tangan Emily. Dari pasangan yang takutkan pedas, menjadi penyebar keseimbangan. Dia menyandarkan kepalanya. Dan ini adalah tindakan kita, bukan sekadar kata-kata. Pokok cili yang kami tanam di London masih rimbun menghijau. Buah-buah cili merah menyala, menanti untuk dipetik dan dikongsi lagi. Kisah kami tidak berakhir, tetapi menjadi titik permulaan kepada perubahan yang lebih luas. Malaysia bukan sekadar memberi kami makanan, tetapi pengajaran hidup. Hayatilah perbezaan, dan dunia akan menjadi lebih seimbang dan indah.